Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal huda ila al khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina ya Allah futuhal 'arifin bil hikmatik. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami niat pada malam ini ya Allah, sahaja kami menuntut ilmu ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Engkau jadikanlah ilmu malam ini ilmu yang menambah nilai iman dan taqwa, ilmu yang menjadikan kami hamba yang lebih bersyukur dan merendah kehadrat dan di sisi-Mu ya Allah. Ilmu yang merapat dan mendekatkan kami, hubungan kami dengan syurga dan redha. Ilmu yang mampu memadam segala murka, noda dan dosa. Ilmu yang mampu menguatkan jasad dan tulang belulang kami untuk bangkit di tengah malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ilmu yang mampu menguatkan tulang belulang dan jasad kami juga untuk meninggalkan apa yang Engkau murka, yang boleh mencetus redha, murka dan juga nista dan juga lara. Ilmu yang boleh mendekatkan kami kepada syurga, ilmu yang boleh menjauhkan kami daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengerusi handsome, comel. Pengerusi kena puji dulu, bagi dia kembang sikit. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan Imam Jatan Kuasa Surau, comel surau ni. Memang padan lah nama dia kerangga. Nak mai tu kira memang sakit dulu kira. Dia tak sakit, dia pedih-pedih kan. Padan lagi nama pun kerangga. Rupanya dia pun buh nama kerangga tu ada maksud. Nak mai tu dia pedih sikit kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Okay, insyaAllah. Apa pun saya rasa berbesar hatilah boleh sampai ke kampung tuan-tuan ni. InsyaAllah. Minggu ni tak tahu, minggu anak bukit. Selang 2 hari saya main kawasan ni. Esok lusa minggu bila? 30 hari bulan di Masjid Al-Madi kan. Saya pun baru tahu, kata rupanya so jadual saya 30 hari bulan di sini, di masjid. Jadi baru masuk tadi. Jadi baguslah kalau hikmah saya main hari ni dan nampak jalan ke masjid. Sebab 2-3 hari nak main pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan lepas Masjid Al-Madi, esoknya tu lusanya di KTU College. Nah, itu program private lah bersama dengan pilot di College Tentera Udara. Jadi seminggu ni memang hari anak bukit lah. So hari anak bukit sedunia kot minggu ni lah. Orang anak bukit ni dia suka benda mana-mana kot. Dia suka cari mana-mana ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ni ilmu yang memaniskan, insyaAllah. Okay, tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat, berita dan cerita tentang akhir zaman ni saya kira kita dah tak dengar kan? Kita pun dah dengar bersiri-siri. Macam-macam versi ustaz-ustaz dalam corong radio, khutbah, kuliah, tazkirah, ceramah, forum, berita dan cerita tentang akhir zaman ni sudah lama dikupas dan disembang, dibincang panjang. Cuma malam ni kita nak ambil panduan dan pedoman bila sebut tentang akhir zaman. Nama pun ada dua kalimah dan 2 perkataan. Akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. So yang pertama dia, nama pun akhir. Bila sebut akhir ni, yang kita kena faham yang pertama tak ada dalam lepas tu. Kan?
Akhir ni lah, buah lah. Biasanya kalau buah lah ni macam mana? Kalau kita pergi kenduri, kita kata tamu nasi ni buah lah ni, buah lah. Buah lah tu kira kita makan sungguh-sungguh lah kan. Kalau kita perlu makan. Sallallahu Muhammad. Kalau kita pergi berjalan, kalau pergi berjalan tu, kalau pergi bercuti, kita kata ni buah lah dia ni, kau tak mai lepas ni kan. Kita akan all out. Itu nama buah lah. Ataupun kita kata penamat Sallallahu Muhammad. Tapi kalau kahwin, buah lah sesuai tak ayat tu? Kahwin macam tak boleh sesuai no. Kok ada lepas ni. Okay makcik. Bagi makcik buah lah dah. Okay. Bagi lelaki suami dia tak apa nak lah lagi. Mana tahu rezeki kan. Okay. Bak lain semua ada buah lah. Okay, jadi akhir zaman ni tuan-tuan, siapakah yang pertama kita nak faham siapakah dia? Siapakah dia? Sallallahu alaihi Muhammad. Siapakah dia ni, umat ataupun nabi akhir zaman? Bangsa akhir zaman, manusia akhir zaman. Siapakah mereka? Yang pertama, maksud akhir zaman, tadi kita dah kupas, zaman yang tidak ada zaman selepas itu. Zaman yang berada di penutup dan penghujung. Itu satu. Itu maksud dari segi bahasa istilah akhir zaman. Satu. Yang kedua, siapakah umat akhir zaman? Umat yang hidup di penghujung zaman. La nabiyyan ba'da wafati Rasulillah. Tidak ada nabi selepas kematian nabi. Satu. Tidak ada umat selepas umat Muhammad. Maka itulah umat akhir zaman. Jadi siapakah umat akhir zaman? Kita lah. Saya tuan-tuan. Kita ni penutup buah lah tadi. Okey, nak faham tentang orang yang berada di hujung ni, muslimin dan muslimat, dia umpama yang sering kali saya bagi contoh, umpama macam surau dan masjid. Ni nak faham siapakah dia umat akhir zaman. Nabi akhir zaman, ya, Nabi Muhammad. Tak ada Nabi selepas Nabi. Umat akhir zaman, kita. Tak ada umat selepas kita. Tak ada lah, kita ni lah dah. Kita buah lah. Jadi tuan-tuan, kalau surau dan masjid, orang terakhir yang paling last balik, siapa dia? Yang paling last keluar surau dan masjid, biasanya siapa? Tok Siap. Tok Imam conggi awal. Biasa Tok Imam awal kan? Bini masak. Masak pedas. Tok Imam conggi awal dia. Okey, Sallallahu alaihi Muhammad. Biasanya Tok Imam, Tok Siap. Tok Bilal dengan Tok Imam ni dia conggi awal. So Tok Siap ni akan pastikan Sallallahu alaihi Muhammad, dia adalah orang terakhir yang akan meninggalkan surau atau masjid. Dan dia akan tutup semua pintu, kunci, PA system, semua benda lah. Aircon, Sallallahu alaihi Muhammad, lansir, semua benda. Dan yang terakhir paling last biasanya Tok Siap akan tengok tabung. Kalau ada. Kan, tabung khairat, tabung surau. Banyak tabung surau ni no. Kaya rupanya, kongga ni. Patutlah saya rasa macam nak pakai blazer hijau. Warna hijau. Ni kalau tuan-tuan ni dalam luar hijau lah. Bagus no. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. Dia nak cerita kata apa? Tok Siap bila dia keluar, dia akan pastikan setiap benda dalam bangunan surau masjid akan berada dalam keadaan selamat. Bayangkan tuan-tuan, andai kata berlaku sesuatu benda yang tidak diingini, contoh tabung kena pecah, aircon kena pecah, PA system kena curi, contoh. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapakah orang pertama yang akan disoal? Teng. Tok Siap. Mana Tok Siap kita? Tok Siap balik lah. Ha? Apa dia? Belah belakang. Nampak tak? Tok Siap dia pantau. Dia berada luar. Supaya tak ada orang conggi awal dia kata. Okey. Ya tuan-tuan, Tok Siap ni dia lah segala-galanya. Atas segala benda yang ada dalam surau bangunan masjid, atas bau dia. Jadi apa-apa dia yang akan dipertanggungjawab. Besar punya tugas dan tanggungjawab Tok Siap ni. Sepatutnya dalam banyak-banyak jalan kosong, Tok Siap lah elang kena paling tinggi. Kan? Setuju tak Tok Siap? Tok Siap? Ada bantahan? Ada bantahan yang berhormat? Tiada? Setuju. Sebulat suara. Kenapa dia tak cadang nama Ustaz? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Tok Siap ni tanggungjawab dia besar. Jadi saya nak abang mai kata tuan-tuan, kalau berlaku apa-apa tadi, orang akan cari Tok Siap.
Okey, walaupun Tok Siap tak buat apa, dia kata saya tak ada, saya tak buat apa. Contoh kalau berlaku kehilangan kan, orang panggil Tok Siap, dah, saya tak buat, saya tak ambil. Dah, kami baru nak tanya. Semalam balik ke berapa? Tak tuduh apa Dah, saya tak buat, saya tak buat. Oh, tu dia. Tok Siap tu. Kita baru nak tanya, Tok Siap balik ke berapa semalam? Tak tuduh lagi pun. Okey, dia dah panik lah. Okey. Jadi, apa persamaan dan perumpamaan dalam kuliah kita ni? Saya nak Abang Mai kata, kita umat last dan tak ada umat selepas kita, dan kita bertanggungjawab setiap hal ehwal yang berlaku atas dunia ni, semua di tangan kita. Sebab apa? Sebab kita yang akan tutup dunia ni. Jadi kalau dunia ni umpama masjid, dunia ni umpama satu bangunan, kita ni buahlah kata. Dan kita akan bertanggungjawab setiap benda yang berlaku. Esok Nabi tanya, aku tinggalkan kalian surau dan masjid. Apa mai dah? Aku tinggalkan kalian taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kalian Quran. Hampa baca tak? Kena jawab ni sebab kita orang lah. Aku tinggalkan kalian alim ulama. Adakah kamu sokong dan dokong? Sallallahu alaihi Muhammad. Aku tinggalkan kamu majlis ilmu. Adakah kamu mai? Aku tinggal kalian ustaz mana? Hampa panggil lagi dia. Saya panggil malam ni. Lepas panggil tu hampa bawa makan tak? Ni malaikat akan tanya. Ni tak bawa makan saya siap. Masya-Allah. Okey. Dah. Kena bawa dah nak makan yo. Bismillah dan bismillah. Alhamdulillah. Okey. Tak pernah tadi. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan tuan-tuan puan-puan apa benda yang kita buat sebab esok Nabi tanya. Sebab kita lah umpama Tok Siap tadi. Boleh faham Itu perumpamaan dia. Serupanya besarnya tanggungjawab kita ni umat Muhammad dan umat akhir zaman ni. Banyak benda nak kena jawab ni. Tapi kalau semua benda clear dan settled, kami mai ya Rasulullah. Kami hadir, kami support, kami sokong surau dan masjid. So clear lah. Maka Tok Siap pun macam tadilah. Saya tutup, saya pastikan semua off apa semua. Saya tutup, saya kunci selepas saya pastikan semua berada dalam keadaan selamat. Jadi polis kata, okey, ini bukan salah Tok Siap. Memang kejadian ni di luar jangka. So Tok Siap terlepas. Dia jawab dengan penuh tenang. Saya buat, saya tutup, saya dah tengok dah. Saya dah masuk dah bilik semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu umpamanya. Okey, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ciri akhir zaman. Nabi sebut tuan-tuan, tak kurang daripada 16 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah al-Yamani, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Ini antara sahabat-sahabat rapat dan dekat Ibnu Umar. Yang meriwayatkan tuan-tuan cerita tentang akhir zaman ni, tak kurang dari 40 kitab, tak kurang dari 16 sahabat. Cerita tentang hadis yang didapati, yang diriwayat, yang disampai kepada mereka tentang akhir zaman. Nabi cerita. Jadi sahabat-sahabat ni menulis dan meriwayat. Jadi cerita akhir zaman ni, dia ada satu ilmu akhir zaman dalam Islam, dia panggil ilmu Al-Fitan. Al-Fitan itulah cerita tentang akhir zaman. Dalam Islam kita sebut Al-Fitan. Dalam Yahudi, akhir zaman ni bukan hanya kita je tuan-tuan percaya. Yahudi pun percaya, Kristian pun percaya, Rom pun percaya. Zoroasma ni adalah ajaran agama di Iran. Geng-geng Majusi. Rupanya, akhir zaman bukan hanya kita. Semua bangsa percaya akhir zaman ni. Contoh, Sallallahu alaihi Muhammad, macam Buddha. Buddha, dia percaya bahawa Imam Mahdi akan muncul. Tetapi Imam Mahdi tu namanya Maitreya. Itu kepercayaan orang Buddha, Cina. Orang Hindu pula percaya Imam Mahdi muncul akhir zaman. Tapi Imam Mahdi tu namanya adalah Kalki. Itu kepercayaan orang-orang bangsa dan agama-agama lain. Pak Muhammad, tak apa tutup apa? Saya kan berat saya 40 kilo je. Saya jenis tak pakai aircon je. Macam ni okey. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Boleh kan tuan-tuan yang pandai? Boleh kan? Saya yang ceramah, tuan-tuan yang pandai. Siapa? Okey, nak talau ke depa tak apa. Saya tak perlu. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, saya kalau pergi mana-mana kalau stay kat hotel pun memang saya tak pakai aircon. Walaupun di rumah tu ada 17 aircon, saja nak abang. Tapi tak nak buka pun hiasan semata-mata.
Untuk tetamu aircon. Tuan rumah tak pakai aircon. Okey, punya Zuhur nak abang tu no. Okey, kembali tuan-tuan. Okey. Jadi akhir zaman ni bukan hanya kita yang kena sembang. Agama lain pun percaya, cuma mengikut kepercayaan masing-masing. Okey. Jadi kembali kepada perbincangan kita. So, siapakah ciri, apakah yang ada pada ciri akhir zaman? Nabi sebut inna baina yaday sa'ah la harjan. Zaman tak akan berakhir, la taqum sa'ah. Sayati zaman 'ala nas. Dia banyak hadis saya ringkaskan tuan-tuan. Nabi kata, zaman ini tak akan berakhir sehingga kamu akan lihat datang beberapa benda. Contoh, laharjan ataupun al-harju, al-qatlu. Apakah itu? Bila datangnya akhir zaman, kamu akan lihat datangnya, berlakunya peristiwa persaingan demi persaingan, perebutan demi perebutan, pembunuhan demi pembunuhan, peperangan demi peperangan, al-qatlu wal-qatlu, al-harju wal-harju. Sehingga kan kematian demi kematian berlaku seperti kambing yang mati di tepi jalan yang tak terurus. Tuan-tuan bayangkan yang Nabi sebut seperti kambing di tepi jalan ni, orang mati punya ramai seperti kambing. Kita kan kalau bawa kereta, kita akan nampak lembu, kambing, anjing mati tepi jalan yang kena langgam. Banyak binatang tu tak terurus, dia kita biar sampai reput. Nabi sebut tuan-tuan, rupanya tuan-tuan sama macam di Gaza. Contoh kita tengok, kalau di Kashmir, di Uyghur, di Burma, mana-mana yang di Armenia, tempat-tempat yang berlaku penghapusan dan juga pembantaian ke atas umat-umat Islam ni tuan-tuan, bukan hanya di Gaza. Tuan-tuan, kalau kita tengok di Kashmir, di India, di Burma, di Uyghur, di Syria, pembantaian dan pembunuhan ke atas umat Islam ni lagi dahsyat daripada Palestin. Kita tak pernah ambil tahu pun cerita-cerita negara lain. Sebab cuma Palestin yang digembar, yang digembar-gembur. Hak lain lagi tu. Tuan-tuan, Yahudi kalau di Palestin mungkin kalau dia bunuh mungkin tak sampai 10,000 sehari. Bunuh apa? Bunuh anak-anak Gaza. Pernah tercatat dalam rekod di Syria, Syiah bunuh Sunni 30,000 sehari. Lagi teruk daripada Yahudi. Tapi cerita tu tidak pernah dihebohkan dan kita pun tak pernah ambil tahu pun. Tu sesama Islam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Belakangnya Yahudi. Yahudi yang cipta Syiah, Yahudi yang cipta Wahabi, Yahudi yang cipta Mu'tazilah. Dia cipta agama-agama baru ni yang bunuh Islam sama Islam. Tapi yang bagi peranan, yang tepuk tangan, yang kontrol belakang, Yahudi. Memang itu yang Yahudi nak. Itulah akhir zaman. Kematian demi kematian sampai tak terurus seperti binatang. Macam tuan-tuan tengok dalam 2-3 minggu lepas, saya pun dah sebut banyak kali dalam kuliah. Seorang doktor di hospital, fil mustashfa, fil shifa, fil Gaza. Seorang doktor tengah urus jenazah. Tengah duk postmortem jenazah. Tak habis lagi nak mandi mayat. Mai pula jenazah yang kedua. Sallallahu alaihi Muhammad belah kanan dia. Tengah urus jenazah yang kedua, mai pula 10 longgok jenazah mai sebelah kanan. Tengah urus jenazah yang ketiga, mai pula 20 jenazah. Ya Allah, sampai dia kata, ya Allah, cabutlah, hantarlah malaikatmu, cabutlah nyawa aku. Dia tak dan urus jenazah. Sebab tu kalau di Gaza, dia guna backhoe. Kan tuan-tuan tengok macam di tsunami kan, 40,000. Tak ada nak panggil, mana nak cari tu imam untuk nak buat tahlil. Jenuh nak Al-Fatihah. Al-Fatihah. 40,000 tuan-tuan. Sila-sila orang hak baca Al-Fatihah tu, dia yang Al-Fatihah dulu. Sebab apa? Sebab tak terurus. Yang hak nak imam nak sembahyang jenazah, sila-sila bulan tengok sembahyang jenazah, dia pun jadi jenazah. Sebab apa? Ramai sangat nak kena sembahyang jenazah ni. Dan kita sedang berada di zaman tu. Itulah akhir zaman. So kematian yang berlaku tak terurus seperti binatang yang mati di tepi jalan. Jadi mati lungguk macam tu je. So sembahyang jenazah buh dalam buh dalam liang, ramai-ramai, 40,000, 100, 200, 300. Allahu Akbar sekali sembahyang untuk ratusan. Jadi rupanya memang dah sampai masa dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, jadi ciri akhir zaman yang pertama kita kata tadilah pembantaian, kematian, pembunuhan. Yang kedua, pemimpin-pemimpin dunia dia masuk, tuan-tuan. Sekarang kita ada masuk zaman, akhir zaman ni dia ada zaman kita, dia ada 5 fasa. Nabi sebut hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani. Zaman pertama dia panggil zaman nubuwah. Zaman nubuwah ni zaman Nabi ada. Islam di puncak. Islam di puncak maksudnya apa?
kerajaan-kerajaan Rom, Parsi di bawah kaki umat Islam. Kita kuasa waktu tu. Tuan-tuan, satu dunia ni 195 negara, 2/3 dunia, 2/3 dari dunia Islam yang punya. Tuan-tuan tak rasa kemai, tak rasa bangga. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, apa lagi? Contoh wilayah kerajaan negeri Kedah. Tuan-tuan tahu dah, 12 daerah di negeri Thailand. Contoh saya bacakan tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, yang dinamakan contohnya Chumpen, Rundung, Cahaya Gerahi, Bukit Takuapa, Pulau Bukit, Jaya Krabi, Terang, Bedelong, Fatani, Manara Sulburi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ini daerah-daerah 12 daerah yang berada di Kota Melayu Langkasuka di Thailand hari ini. Siap ambil alih. Daerah-daerah yang saya sebut tuan-tuan, itu semua kita punya. Itu semua Kedah punya. Tuan-tuan tahu tak negara Kedah, negeri Kedah ni, dia bermula dari negeri Phuket. Masuk ke Senggora. Ke Senggora kat mana? Senggora tu Songkla. Songkla tu kita punya Pak Long ơi. Nak habak mai kata no negeri Kedah punya tu Pak Long ơi. Yang kita dah pergi shopping tu di malam-malam nak habak mai bagi ni, nak habak mai kata ni. Songkla tu yang kita dah pergi beli beras siam tu. Tu kita punya tu, bukannya siam punya tu. Zaman-zaman dulu nak habak mai kata. Lebih siam daripada siam siapa? Pulau Bukit tu adalah Phuket, Senggora, Songkla. Itulah wilayah Kedah. Lebat. Kedah ni besar tuan-tuan, luas. Sampai ke mana? Sampai ke Cawak Tok Kun, Bukit Pentajam. Kita punya. Saya hanya boleh sebut benda ni bila saya main Kedah lah. Sebut benda macam ni di pindah-pindah. Siap kena takir lah. Kan? Orang kena tikam lah. Orang Penang tak puas hati. Punya besar wilayah jajahan Kedah ni. Dan Kedah adalah negeri pertama diislamkan semenjak zaman Nabi ada. Tuan-tuan. 630 Masih. Kita dulu yang terima Islam. Negeri Kedah ni jangan main-main lah. So tuan-tuan keluar sekejap lagi, jalan macam ni. Hamba tahu dah kami siapa. Kami ni orang pertama terima Islam kot. Kalau kami tak ada, kapiak habis hamba semua. Tu dia. Ini wilayah negeri Kedah. Kenapa saya sebut? Sebab Nabi kata akhir zaman wilayah dan tanah jajahan daerah hampa Islam punya akan dipijak, dicuit, dikuis, dirampas, dikutih, dicubit, dijarah, dijamah. Sikit-sikit yang tinggal hanya tak ada apa di tangan hampa. Itu yang saya sebut ni. Sebenarnya Abang Mai kata kita punya tu. Sebab tu kalau tidak kena kejatuhan khalifah tuan-tuan, misalnya Al-Hasan Muhammad, kita pergi balik, pergi Phuket tu maklum, tak payah buat pasport. Pergi beli beras siam tu, pergi balik kampung ni tu, kampung kita. Nampak Mai kata, tempat kita tu situ sejarah. Akhirnya jatuh ke jalan pada kerajaan Thailand. Itu semua kerajaan. Belajar sejarah ni, tuan-tuan akan rasa hebatnya Kedah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu tak cerita lagi bab pedang, bab besi, kan? Bab warisan kerajaan dulu yang telah menyebabkan Kedah ni dikenali sampai pada zaman Nabi, zaman Eropah, zaman sahabat, zaman di tanah Arab, semua ada nama Kedah. Kolah, Kolai, Kodah, Kataram, Kalah. Ni nama Kedah ni banyak. Tuan-tuan, kalau nak sembang bab sejarah ni Kedah ni panjanglah cerita dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, cuma saya nak Abang Mai kata, negeri Kedah ni bila sebut akhir zaman adalah jajahan wilayah akan kembali menjadi tanah taklukan dan jajahan musuh-musuh. Itu je. Itu akhir zaman. Okey. So, zaman pertama, timeline ataupun garis masa pertama bermula pada zaman Nabi berusia 40 sampai Nabi 63. So, 23 tahun Islam memerintah dunia. Zaman Nabi puncak. So Nabi jadi world number 1, pemimpin nombor 1. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu ni Islam hanya menguasai Mekah dan Madinah dan semenanjung tanah Arab. Okey, habis. Masuk zaman Khalifah Abi Bakar sehingga Saidina Ali, tuan-tuan, Saidina Hasan sekitar 30 tahun. Bermula 632 sampai 600 berapa? Sallallahu alaihi Muhammad 652, 30 tahun. So zaman ni tuan-tuan 30 tahun ni
Islam mula berkembang sehingga ke Afrika. Zaman sahabat inilah tuan-tuan, Islam sampai ke tanah Melayu 630. Aceh, Sumatera dan Kedah, saya sebut balik tuan-tuan, adalah diislamkan pada tanggal ketika Nabi masih hidup, tapi ke hujung-hujung usia Nabi. Melalui wilayah, melalui jajaran dan wilayah laluan, dia panggil laluan sutra. Sutra ni di atas, laluan di atas Kedah, Sallallahu Muhammad, dan laluan yang kedua bawah dia panggil laluan rempah di bawah kerajaan negeri Kedah, Empayar Melayu Melaka. Dua-dua tu diislamkan tuan-tuan, zaman sahabat. Jadi nak Abang Mai kata, zaman kedua ni dia panggil zaman mulkan, dia panggil zaman khilafah min hash nubuwah. Zaman yang kedua, zaman khilafah min hash nubuwah, zaman 30 tahun yang dipimpin oleh 5 orang sahabat ataupun 4 orang sahabat Khulafaur Rasyidin. Mereka meneruskan apa yang diteruskan, yang dimulakan oleh Nabi. So zaman ni 30 tahun. Berakhir bila? Kewafatan Sayyidina Ali karamallahu wajah, menantu Nabi. Itu zaman kedua. Masuk zaman ketiga. Nabi kata apa? Zaman ketiga ni dia panggil zaman mulkan adhan. Zaman ketiga. Zaman di mana Sallallahu Alaihi Muhammad, zaman ni paling lama. Mulkan adhan ni berlangsung selama 1217 tahun. 1217 tahun, berakhir 1924. Lama kerajaan ni, dan sepanjang 1217 tahun ni tuan-tuan, 195 negara dunia, 2/3 tanah dunia ni orang Islam punya. Kemuncaknya pada tahun 1524, selepas Melaka jatuh. Dunia ni, masjid, Eropah, Balkan, Serbia, Armenia, Bosnia, Somalia, itu semua negara kita tuan-tuan, tok Islam punya semua. Hari ni semua kembali kepada Eropah, Kristian. Semua wilayah kita. Tak payah pergi jauh, tengok balik pada tanah Melayu. Tanah Melayu ni bermula kat mana tadi saya kata? Bermula Pulau Bukit. Lepas tu tanah Melayu lagi kat mana? Filipin. Itu negara kita tuan-tuan, tanah kita. Amanillah. Negara tu dipanggil Amanillah, menjadi namanya Manila. Datang Kristian, Raja Filipin, dia buh nama dia, tukar daripada Manila fi Amanillah, negara yang berada dalam keamanan penjagaan Allah. Amanillah, ditukar Kristian menjadi Filipin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi? Myanmar, tu negara Islam. Burma, datangnya Raja Burma, akhirnya dia memyanmarkan Buddha, akhirnya menjadi Burma, bertukar menjadi Myanmar. Vietnam, tu semua kawasan-kawasan Islam, termasuk kawasan Temasek. Kawasan Temasek, Singapura tu kita punya. Akhirnya datang Stanford Raffles, datangnya penjajah, menukar menjadi Singapura, menjadi wilayah daripada Cina dan juga sebahagian Yahudi. So semua ni tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad, tinggallah tanah Melayu yang secotek ni. Tanah Melayu ni Aceh, Campar, kan? Jambi, kerajaan-kerajaan yang sebelah pantai barat ni antara kerajaan Islam yang terawal dan terhebat, nombor 1 dunia ketika itu, zaman abad ke-15. Sebab tu datangnya Portugis, datangnya Belanda, datangnya British, datangnya Inggeris, semua mereka nak tanam dan mereka nak apa? Mereka nak halau, sebab jangan bagi Islam berkembang. Sebab belah timur ni Islam akan bangkit. Nabi sebut dah. Sebab tu mainnya penjajah-penjajah mengkristiankan negara-negara yang saya sebut tadi. Tinggallah secotek tanah umat Islam. Muslimin dan muslimat Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, itu sebagai kita tengok timeline dia, garis masa. Okey, garis masa fasa yang ketiga dikatakan 1217 sampai 1924. Itu tarikh dia. Mulkan Adhan. Mulkan Adhan ni dia panggil raja-raja yang menggigit. Maksudnya pemimpin waktu tu dia masih pegang Islam, dia masih pegang syariat Islam. Sehinggalah Turki dijatuhkan, Palestin jatuh, Hijaz Islam pun jatuh, menjadi negara Saudi daripada negara Hijaz. Maka 1924 bertukar, zaman tu dia panggil zaman apa? Zaman Mulkan Jabariyat. Dan kita berada di fasa yang keempat sekarang.
Bermula 1924 sampai tahun ni 2024, sudah 100 tahun kita berada di fasa yang keempat. Dipanggil mulkan jabrian, raja-raja yang sombong, raja-raja yang angkuh. Sejak zaman Nabi, pi ke sahabat, pi ke khalifah, tuan-tuan, yang pegang Islam, akhirnya masuk zaman yang keempat, dia panggil zaman Islam terlepas. Zaman Nabi, Islam di puncak. Zaman sahabat, Islam dalam genggam. Zaman khalifah, Islam dalam gigit. Zaman kita ni, Islam sudah terlepas. Bila Islam sudah terlepas, itu je orang boleh masuk tu. Bayangkan rumah kita. Kita ada rumah, ada tanah, tapi kunci orang lain pegang. Kunci jiran pegang. Jadi macam mana? Kita duduk dalam rumah ni, dia boleh masuk ikut suka dia nak masuk bila. Betul tak? Macam itulah di Gaza. Dia ada tanah Gaza tu kita punya. Tapi kunci Gaza, kunci Palestin, Israel pegang. Jadi dia boleh masuk ikut suka hati mak bapak dia. Macam itulah perumpamaan dia kita hari ni. Saudara Allah Muhammad, tanah kita, agama kita, rumah kita, tapi kunci jiran pegang. Jadi kita sampai masa tu tuan-tuan. Jadi mulkan Jabrian, zaman di mana pemimpin-pemimpin ni tak ambil kisah dah. Hal ehwal Gaza, dia tak ambil kisah dah orang Islam. Yang dia kira harta dia, tanah dia, gaji dia, perut dia, kereta dia, bini dia. Dia kira yang tu. Dia kira pada batang tubuh dia. Ini masuk zaman yang keempat Nabi sebut lama. Seperti tuan-tuan dan puan-puan, bangsa raja-raja negeri Arab, raja-raja Arab semua makin berlumba. Negara siapa paling kaya, negara siapa paling banyak telaga minyak, negara siapa yang paling banyak emas, negara siapa yang paling tinggi bangunan mencakar langit. Semua pekat berebut. Siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling kaya, siapa yang paling boleh menakluk dunia. Life is a competition. Akhir zaman ni kita akan tengok pemimpin dan pemimpin negara Islam berlumba siapa yang paling mencucuk langit. Soalan dari Muhammad. Lain macam cucuk langit lah. Tu tunjuk langit kan. Sebab maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya semua berebut siapa yang paling boleh bina bangunan paling tinggi. Hadis Nabi kata sebut. Tuan-tuan, ini bangunan paling tinggi kat mana? Di mana? Di Dubai. Burj Khalifa. Lepas Burj Khalifa, ketinggiannya 878. Ketinggian. Saya pergi bulan 2 tahun lepas, raya kat sana. Saja tak nak abang, walaupun tak tanya. Okay. Saya raya dekat Mekah. Saja naik flight Etihad, transit di Dubai, Emirates. Saya seorang. Bawa jemaah saya tinggal dekat sahabat Mutawif. Jadi saya balik seorang. Hari raya yang keempat. Singgah di Burj Khalifa. Sallallahu alaihi Muhammad. Okay, 878 ketinggian, menara tertinggi di dunia. Dan menara yang kedua tertinggi lepas Burj Khalifa, kat mana? Negara mana yang memiliki bangunan tertinggi di dunia selepas ataupun menara selepas Burj Khalifa? China, eh? Anda pastikan jawapan anda. Jawapannya adalah menara 118 di mana? Kuala Lumpur dengan ketinggian 679. Malaysia sekarang berada di tangga kedua bangunan yang memiliki menara kedua tertinggi di dunia. Dahsyat tak Malaysia? Dahsyat. Kedua tertinggi selepas Burj Khalifa. Walaupun menara 118 tu tertinggi nombor 2 di dunia. Tapi tuan-tuan, kalah dengan Bahrain 1-0. Tak puas hati betul lah bola baru ni. Tiba-tiba. Okay. Aduh. Dah lah Bahrain tu sokong Israel. Patutnya kena buh 17-0. Geram lah Bahrain tu. Bahrain tu dia sokong Israel tau. Bahrain dia sokong US, dia sokong Yahudi. Patutnya kena buh tu betul. Lepas buh tu teranjang telung tu sikit. Geram. Siapa sokong Yahudi kan? Tengok kita kalah. Tuan-tuan tengok dalam ni sekadar selingan kan. Dalam 24 Asian Cup bola, Malaysia tangga berapa? Nak sebut malu kan. Di tangga ke-24. Tahu tak Palestin tangga berapa? Palestin tangga 21. Hak negara tengah perang, tak ada padang. Palestin lagi tinggi dari Malaysia. Weh. Bukan mempelecehkan bola kita, tapi lebih kurang lah.
Doa negara tengah perang tak. Depa training bola telah atas pasiak tu, atas bangunan runtuh. Tiba-tiba tuan-tuan, bola dalam Asian Cup Palestin lagi tinggi. Baru ni menang 3-0 kan. Kita tak menang-menang lagi, Palestin dah menang dah. Hei, malu betul ya. So kena buat sesuatu pun. Bak menara kemah dah tadi. Menara kedua tertinggi di dunia kemah dah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Okey. Jadi apa yang berlaku pada zaman fitnah akhir zaman ni? Okey, zaman yang keempat, saya ulang, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman khalifah 23 tahun, zaman sahabat 30 tahun, zaman khalifah 1217 tahun, dan sekarang kita berada sudah 100 tahun zaman pemimpin yang masing-masing tak kisah dah ehwal Gaza, Islam jatuh ke, ranak ke apa, orang tak kisah dah. Zaman dah terlepas, masing-masing melepas diri. Yang penting jaga perut aku. Dia tak kisah dah jiran dia lapar ke, jiran dia mati, dia tak kira. Dia kira perut dia kira rumah dia. Suatu kadang kita nak hias rumah, kadang-kadang kena tengok jiran sebelah. Jiran sebelah mungkin tak ada. Bukan sekat sofa, kerusi apa pun tak ada. So sesekali kena pandang kira-kira itu adab dia. Muslimin dan muslimat. Jadi kita sampai di zaman ni. Zaman ni Nabi kata, sallallahu alaihi Muhammad, zaman yang paling banyak berlakunya fitan ataupun fitnah. Yang datang dari perkataan fatana, fitan menghasilkan zaman paling banyak ujian, goncangan, tarikan dan juga perebutan. Ini zaman ni. Inilah akhir zaman ni. Zaman yang paling banyak mudah orang bergaduh. Zaman yang paling cepat bermusuh. Tak puas hati sikit je, kena kecam. Ni rakaman video ni. Nampak bagus dah rakam kan? Hak kena kecam tu aku. Tuan-tuan baguslah dengar ceramah. Sedap ceramah mulai ni. Hak kena teruk tu saya. Kan? Dia tak apa lah ustaz yang pandai. Cakap kena setback mana. Yang tu tak apa. Sebenarnya bersimak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, zaman lah ni, zaman yang orang tak puas hati, zaman apa? Zaman Nabi dulu sampai ke Madinah. Nabi kata afsyus salam wasilul arham. Nabi suruh salam, Nabi suruh semarakkan kasih sayang. Itu zaman yang Nabi bina kerajaan Islam Madinah. Tapi zaman lah saman menyaman, bunuh membunuh, kutuk mengutuk, perasaan menjadi benci. Makcik kata, awak nyanyi tak habis ustaz. Itu lagu zaman makcik bercinta, lagu Azura. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat keselingan. Okey. Jadi abang mai kata tuan-tuan, kita sedang berada di zaman kita tak tahu nak letak diri di mana. Sebab tu Nabi kata zaman ni jangan kita tinggalkan suratul kahfi. Zaman yang paling iman kita tercabar. Zaman yang paling tak tahu yang mana ilmu yang betul. Zaman yang paling tak tahu pemimpin mana yang betul-betul amanah. Kita tak tahu nak sokong siapa, tak tahu nak pangkah hak mana. Nak pangkah Ustaz Maneh. Ustaz Maneh tak masuk pilihan raya. Contoh. Tengok hak kita pilih tu, ya Allah, dia ni yang paling mengharu birukan rakyat. Contoh. Kan? Ni zaman ni tuan-tuan. Ni jangan tuan-tuan yang salah kata saya ceramah politik pula. Kita berada di zaman ni, zaman yang memang pemimpin tak boleh harap. Ni Nabi sebut dah ni. Saya hanya menyebut balik Nabi sebut pemimpin khalifah dia jaga perut, harta perut dia. Pemimpin yang makan duit rakyat, menipu rakyat. Ini zaman ni. Saya tonton tengok hadis panjang ni. Dan bila tengok benda tu berlaku depan mata, ya Allah, kita dah sampai masa dah betul dan Nabi kata. Ini bukan masalah politik ke apa, ni bukan parti ke apa. Memang kita dah sampai masa dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kena tipu hidup-hidup. Orang yang amanah dikhianati. Orang yang baik, yang jujur dianggap, disepak terajang, di penjara. Orang hak kena kes, hak buat betul, tiba-tiba terlepas. Nabi sebut semua satu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman ni, zaman bila pemimpin berebut nak jaga harta kekayaan tanah, wilayah kekuasaan masing-masing, maka dia tak heran dah pada umat dan agama. Dia tak heran lah agama ni baik Yahudi nak ambil Palestin. Tak apa. Tuan-tuan tahu tak, setiap tahun negara umat Islam yang paling awal yang PAM ni maksudnya yang support negara Mesir. Ni cerita Palestin ini jarang saya sebut. Palestin ni sebenarnya
Dalam misi dan perancangan Yahudi ni, mereka nak bina satu negara Palestin baru di mana dalam negara Mesir. Dia punya perjanjian ni tuan-tuan telah tertulis dan telah dipesain 1979. Dia panggil Deal of Century. Lama dah. Dengan siapa yang sign ni? Orang yang sign, yang bincang, yang deal, yang bermesyuarat, yang berunding nak menubuh kerajaan Palestin baru di Mesir dan negara Palestin hari ni, mereka nak clear dan clean terus. Dia panggil ethnic cleansing, pembersihan etnik. Semua rakyat Gaza dan Palestin nak dihalau dan dibuang secara total. Bukan baru ni 1979. Tahu tak siapa yang sign? Yang sign setuju tu Arab Saudi, salah satunya. Mesir, Syria, Iraq, negara-negara tepi Palestin, jiran-jiran di sebelah Sungai Nil dan Sungai Tigris, Efrat. Dan salah satu yang sangat menyedihkan kita tuan-tuan, setiap tahun Saudi memberikan bantuan kepada Mesir untuk persiapan pembinaan wilayah baru. Selepas rakyat Gaza dan Palestin dihalau, mereka akan dibawa duduk di negara Mesir, di Semenanjung Sinai, dah dibina dah bangunan tu. Yang penting Yahudi boleh masuk ke Palestin. Rakyat Palestin hak berbaki, hak hidup ni, yang tak mau lari ni, yang masih hidup, akan ditolak, dihalau masuk ke Mesir. Dan Saudi telah bantu projek ni tuan-tuan, penghapusan etnik Gaza ni, 58 juta USD setiap tahun dibantu. Kalau kita tahu cerita ni, sebab tu ada ustaz, ada makcik ustaz, boleh tak nak abang mai ni, makcik tak mau pergi umrah, tak mau pergi haji, geram sangat ni orang Saudi ni hancur dah, tu dia maki tu maki tu tak mau pergi dah, tak pelapak nak pergi ke umrah semua ni. Sebab apa? Sebab bangsa Arab punya perangai. Sungguh tuan-tuan, kalau Zulu, saya dah buat jemaah umrah kan, ni dapatan daripada jemaah-jemaah yang geram, tak puas hati. Mereka bagi tahu, ustaz kami tak puas hati dengan bangsa Arab ni, tak sampai tak mau pergi umrah. Saya kata makcik, rukun Islam tetap rukun. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Kebencian, keterukan, kita kata kejahatan, kan, kemungkaran, kezaliman yang dibuat oleh bangsa Arab yang menjajah, yang mentadbir Saudi ni, bangsa Arab hari ni, dia tetap teruk dia ni, dia tidak menafi dan melucutkan hukum pi umrah dan haji tetap wajib. Rukun Islam, kan? Kita tak ada nak padam benda tu. Walaupun memang kita tak puas hati. Saya yakin dan pasti, tuan-tuan mungkin bersetuju kan? Kalau tak kerana umrah dan haji, kalau tidaklah kerana Nabi duduk kat Madinah, kita pun tak kelapak nak pi Mekah. Setuju? Dengan apa yang berlaku dengan mahal, dengan nembeng harga, bangsa Arab dia perkotak-katik. Saya ada buat jemaah ni, kita tahu lah mutawif. Saya tak pernah kena ni. Geng-geng ustaz, syekh-syekh ramai dah kena. Kita dah settle dah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tiba-tiba ada jemaah lain mai, dia beritahu kat kita, ya haji, ukhruj minha. Dia minta keluar. Sebab apa? Sebab ada jemaah lain mai, kita dengan buat jemaah dengan orang tua-tua wheelchair, dia minta keluar daripada hotel on the spot. Sebab apa? Ada jemaah lain boleh bayar 3 kali ganda. Dia main meniaga tuan-tuan. Kita kalau seorang DIY tak apa. Ni hak makcik yang wheelchair, saya tuan-tuan ni tak boleh bayar. Saya tak boleh bayar kalau jadi. Alhamdulillah Allah izin saya bawa jemaah umrah ni. Setakat ni tak pernah berlaku pada diri saya. Berlaku pada batang saya tengok depan-depan kawan-kawan ustaz-ustaz lain. Tak apalah, travel agency depa duit banyak, kena bank, kena bayar dulu 3 kali ganda. Kalau tidak kena keluar hotel. Dia main bid, dia main bertanding macam tu lah. Bukan kita tak bayar, kita bayar penuh. Masalahnya dia main, dia kira siapa yang paling lagi banyak boleh bayar mahal, yang tu hang menang. Kita jadi mangsa tuan-tuan. Jadi bila jadi macam tu, kita nak terang pada jemaah. Tak semua jemaah faham. Hak kena maki siapa? Tauhid lah. Hak nak kena tanggung ni. Kena jawab dulu. Sat-sat makcik kan kita buat bertenang. Nak bertenang macam kita pun panik, nak bagi jemaah tenang. Muslimin dan muslimat. Nak cekau duit mana ni nak cover untuk. Satu nak bayar triple, nak pergi cari pula hotel baru. Nak bawa beg. Bukan dia cerita lah. Jadi benda ni yang berlaku tuan-tuan. Jadi saya sebut ni jangan tuan-tuan insaf, jangan bertaubat tak mau pergi umrah pula. Okay? Pi tetap pi. Cuma benda ni dia tak berlaku pada semua benda. Tak semua orang. Dia kebanyakan berlaku ni kat hotel-hotel utama ni je. Kalau yang hotel jauh-jauh, biasa jarang berlaku lah. Yang berlaku hotel-hotel mahal ni. Yang dia pandai mengharga. Nak beritahu itulah akhir zaman.
Tuan-tuan, akhir zaman ni kita boleh tengok ada 4 benda. Satu, manusia, gelagat, PN, perangai, adab, etika. Ni satu, akhir zaman. Yang kedua, pada bangsa. Bangsa ni contoh macam bangsa Arab lah, yang tak boleh harap. Tuan-tuan, kita duk sebut seolah-olah macam duk mencelakakan bangsa Arab. Nampak macam teruk. Rupanya tuan-tuan, Nabi telah mencelakakan bangsa Arab. La ilaha illallah. Wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Nabi dah mencelak. Sebab tu Nabi tak doa pun dekat bangsa Arab. Nabi tak doa kat Mekah. Nabi hanya doa kat Madinah. Sebab Nabi tahu akhir zaman bangsa Arab bangsa yang akan paling mencalar dan mencakar imej Islam. Sebab tu tuan-tuan, ketika muncul dan terbai'ahnya Imam Mahdi, apa Imam Mahdi buat? Benda pertama. Imam Mahdi bila keluar, benda pertama yang dia buat, siapa tahu? Mula-mula sekali, dia bukan pergi lawan Yahudi. Dia bukan pergi bunuh Israel. Dia bukan pergi bunuh Dajjal. Dajjal tak keluar lagi. Hari pertama ketika diisytiharkan, benda pertama, tugas dan tanggungjawab, semboyan telah berbunyi menuju siapa? Pencet tentera. Imam Mahdi menuju Medan Bakti, dia menghapuskan bangsa Arab, Saudi. Sebab tu Saudi sangat anti Habib. Habaib, Ahlil Bait, Bani Hashim, keturunan Nabi-Nabi ni, memang dia anti. Imam-imam kalau dia khatib-khatib yang bertugas, sebut sikit pakai pasal dia menegur tentang pemerintah yang buat salah, konsert Salman Khan, kan? Konsert apa dia yang 3 tahun lepas di Jeddah, di Riyadh sudah ada patung 12 patung berhala, tunggu masa nak sembah aja. Sehingga ditegur dalam khutbah, khatib ditangkap. On the spot, turun mimbar tangkap tu. Hui tuan-tuan. Itu nak bang kita akhir zaman kita melihat pada bangsa Arab yang mentadbir Mekah hari ini adalah bukan keturunan Nabi, yang tidak diredai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersandarkan bukti dalil hadis. 2. Yang ketiga, akhir zaman boleh dilihat kepada negara. Setiap negara ni akan berperang. Macam contoh macam kita tengok dalam beberapa tahun lepas, Rusia bom Ukraine. Contoh. Ada orang je tak ambil tahu sangat bab-bab dunia kan. Tapi akhir zaman tuan-tuan, kita kena tengok juga antara negara ni. Negara bila dia buat peluru berpandu, roket, meriam Vulcan, Taurus, Torpedo, dia buat nama-nama meriam ni, dia nak test tuan-tuan, sebelum berlakunya perang akhir zaman, perang dunia, dia nak test kat mana? Dia test kat negara-negara kecil lah. Dia nak tahu peluru dia tu berjaya atau tidak. Hak kena bom, hak kena mati, hak kena musnah. Negara kecil, negara Islam ni. Jadi nak beritahu bahawa negara-negara besar ni akan menjadikan antara negara akan berperang sesama sendiri. Dan benda tu sudah berlaku. Itulah akhir zaman. So negara sedang bergelut nak tunjuk siapakah peluru berpandu yang paling menggerunkan musuh. Sallallahu alaihi wasallam. Pesawat siapa yang paling laju? Ni sedang bergaduh, sedang bertanding. Macam tadi lah kan. Siapa menara siapa yang paling tinggi. 3. Yang keempat, akhir zaman boleh dilihat kepada fenomena. Benda yang tak pernah banjir tiba-tiba tenggelam. Contoh macam di Penang, keliling ayak tiba-tiba tak ada ayak. Kami negeri aku lah tu. Dengan penuh bangga je maklum. Tak ada ayak. Seminar bersemak keluar. Kalau belah baling tak apalah, tak ada ayak. Mereka A lah. Lama tak ada ayak. Belah baling belah sini, kami dah lama tak ada ayak Ustaz. Oh, kami ada A ya. Boleh mapuh ke? Tu belah baling. Ni negeri keliling ayak laut, tiba-tiba ayak tak ada. Dan benda tu tak pernah berlaku sebelum-sebelum ni. Maka itu fenomena. Sallallahu alaihi wasallam, fenomena akhir zaman yang kita boleh melihat 4 benda tu. Okey tuan-tuan. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam sikit lagi, sallallahu alaihi wasallam, okey. Apa benda yang bila dah kita tengok kan? Okey, saya nak fokus pada sekarang. Fasa 1 Nabi, fasa 2 sahabat, fasa 3 khalifah, fasa keempat sekarang ni lah, fasa kita. Sampai bila? Fasa yang keempat ni sampai munculnya Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi nak muncul? Mudahnya. Imam Mahdi nak muncul bila dunia tak dapat diselamatkan. Saya pernah tengok pada hari yang ke-50 waktu kita PKP kan, COVID, ada Tok Guru, saya tengok nama Tok Guru tu daripada Patani. Ada orang temu bual. Tok Guru, apa pandangan Tok Guru ni bila COVID mari ni? Oh, natal COVID. Belah Patani ya.
Natal Covid ni Tok Guru kata, saudara Muhammad, Tok Guru petik satu ayat, dia kata, tapi ini bukan hadis, dia kata ada kaul ulama. Kalau sesuatu bala tu, bencana tu daripada Allah, dia kata, dia akan baik hanya tempoh 50 hari. Contoh, katalah Allah bagi wabak kan. Katalah wabak ni memang daripada Allah. Allah timpa lah kira, satu balasan. Dia takkan lebih 50 hari. Itu kata ulama daripada fatwa ni. Tapi kalau dia lebih 50 hari, maka itu bukan langsung daripada Allah. Dia ada something wrong. Mungkin dia ada tangan-tangan konspirasi musuh. Ni Tok Guru tempatan ni. Saya ingat ayat dia. Jadi kita ni kalau jadi apa-apa, contoh macam di Amwas. Kalau tuan-tuan tengok zaman Saidina Umar kan, macam Saidina Bilal bin Rabah, Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, wafat disebabkan terkena virus. Sallallahu alaihi Muhammad. Virus dah ada daripada zaman khalifah, zaman sahabat 636 waktu tu di Palestin, di kota Amwas. Jadi sahabat-sahabat ni tak sampai 50 hari wafat, dan lebih 50 tak sampai 50 hari benda tu kembali baik. Maksudnya benda tu memang Allah turunkan, bukan orang buat. Bukan ciptaan manusia. Memang Allah timpakan ujian untuk satu kaum tu. Halilintar ke, angin ke, Allah hantar. Contoh macam Nabi Musa, zaman Nabi Musa ada katak kan, katak puru masuk dalam istana Fir'aun berapa hari ya. Lepas tu air sungai Nil bertukar menjadi merah berapa hari ya, menjadi darah. Ni Allah bagi tuan-tuan, balasan Allah bagi kat Fir'aun. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada zaman Nabi Hud, angin halilintar. Pada zaman Nabi Lut terbalik, terbakar, tapi tak sampai 50 hari. Maksudnya itu memang daripada Allah. Jazaan bima kanu ya'malun, balasan. Tapi kalau lebih 50 hari, yang tu kena kaji balik. Adakah ini satu ancaman dan juga serangan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam? Wallahu ta'ala alam. Tapi tuan-tuan, bila sebut tentang virus, 1109 pernah ada virus yang dibuat oleh Yahudi. Yahudi dia nak serang serangan kerajaan Daulah Turki Uthmaniyah. Dia nak matikan frontliners di istana, dan juga ulama-ulama nak bagi mati. Sebab ulama dan frontliners, tentera-tentera yang kuat ni, selagi mana mereka ada, Islam tidak boleh dijatuhkan di Turki. 1909 dihantar virus. Virus tikus binatang tuan-tuan dibawa. Akhirnya sebahagian frontliners di Turki 1909 mati, wafat, syahid, dan juga divaksinkan. So vaksin ni dah ada sebab memang Yahudi buat di Turki. Sallallahu alaihi Muhammad. So konspirasi musuh ni dah memang ada bab-bab virus ni, bab-bab vaksin dan virus. Okey, muslimin dan muslimat, rahmatullah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan jangan salah faham, bukan saya kata Covid tu, tapi tak mustahil. Covid ni saya tak pasti, kita pun benda di luar pandangan pengetahuan kita. Tapi kalau andai katalah dia konspirasi musuh, bagi saya tidak mustahil, sebab sejarah pernah merekodkan benda tu pernah berlaku. Kalau benda tu daripada Allah pun ya, kalau benda tu daripada musuh pun kemungkinan ada juga. Muslimin dan muslimat Allah. Sebab Nabi pun dibunuh oleh Yahudi, konspirasi oleh racun yang dimasukkan dalam sup yang Nabi minum. Yahudi yang bunuh, Yahudi yang masukkan, wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, pada zaman kita ni, teks saya kata pada tadi, Imam Mahdi takkan muncul selagi mana bumi ni tak boleh selamat dah. Virus tak virus, apa lagi? Macam tadilah, banjir tak banjir, buatlah macam mana pun. Sistem piping baru, sistem pipe, sistem tapping baru, sistem pembentungan, buatlah macam mana pun, banjir tetap banjir. Contoh macam amaran tsunami tuan-tuan. Di KL, di Kuala Lumpur tu, antara ada satu sistem dia panggil sistem signal, metronom signal ni, signal yang boleh keluarkan amaran bila air sungai tinggi, maka dia akan keluar siren. Lebih kurang ha? Macam bini nak beranak je. Okey, dia ada siren bila air sungai tinggi nak melimpah, di KL akan keluar. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, secanggih-canggih sistem manusia, banjir tetap berlaku walaupun ada siren. Kan macam tsunami kan. Berapa puluh juta kerajaan buat untuk tsunami, tapi tetap hancur. Air tetap melimpah. Memang tak boleh diselamat dah. Bumi kan dah memang Nabi umpamakan dalam Isra wal Mi'raj, Nabi nampak dunia seperti nenek. Dunia ni dah memang seperti nenek dah zaman Nabi pun.
Dia dah naik bongkok tua dah. Nabi kata itulah umpama dunia. Senyek dah jalan. Dunia ni dah senyek dah. Bila dunia senyek, memang tak bersistem. Dulu zaman sekolah, ingat, kita belajar geografi. Siapa ingat ilmu geografi sekolah? Tingkatan 2. Angin monsun timur barat daya, Mei hingga Mac hingga Jun. Sallallahu Muhammad. Lepas tu angin monsun timur laut, November hingga Mac. Ni ilmu geografi yang kita hafal dulu, jawab exam PMR, SRP dulu. November hingga Mac timur laut. Kan, betul Mac hingga September angin monsun barat daya. Kan, kita bayar geografi. Law ni tak ada orang tu tak boleh guna dah ilmu tu, teori tu. Musim kemarau tiba-tiba hujan, hak hujan tiba-tiba kemarau. Kan, dia itulah Nabi kata dunia dia memang senyek. Dunia dah memang tak stabil. So tak bersistem lah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhir zaman. Jadi bila dah tak dapat diselamatkan, contoh macam perang ni, macam Gaza ni, nampak macam tak ada harapan, tak boleh nak selamat dah. Maka ketika itulah akan munculnya Imam Mahdi. Jadi itulah permulaan. Imam Mahdi ni adalah tanda akhir zaman terakhir untuk tanda kecil. Tanda kecil akhir zaman yang terakhir. Tanda besar, Dajjal lah. Dajjal Nabi Isa, api daripada negara Yaman, matahari bertukar, barat ke timur, timur ke barat. Sallallahu alaihi Muhammad terbit dari barat. Apa lagi? Terbitnya binatang Dabbatul Ard, terbitnya dukhan, asap. Itu tanda besar. Tanda kecil sekarang ni lah. Pembunuhan, kematian, perebutan, berebut. Isteri menengking suami. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa tengking? Sebab makan telur semalam, kentut busuk sangat, mau tak tengking. Okey? So nak abang mai kata, anak jerkah mak, anak menjadikan mak tu sebagai tuan. Anak sebagai tuan, mak tu sebagai hamba. Sebab tu sering kali saya sebut pada anak-anak motivasi SPM, ingat bila kamu dah beli kereta nanti, ada benda yang kamu kena ingat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada benda, contoh macam di sekolah, hari ni saya sebut sikit. Mungkin ada anak-anak kan. Rumah mak adalah rumah mak dan rumah ayah. Kereta mak ayah adalah kereta mak ayah. Ketika kita sudah berkerjaya dan berkeluarga, kita pun ada rumah. Ingat, rumah kita adalah rumah mak ayah. Dan kereta kita adalah kereta mak ayah. Sampai bila bilang, setuju tak mak? Betul tak setuju sangat? Tu dia. Dan mak semangat. Macam ni baru ceramah. Betul ustaz, saya setuju sangat ustaz. Kereta anak, sebab apa tuan-tuan? Sebab anak ni, ada anak yang bila mak dia nak masuk kereta, dia minta mak dia gabung kaki. Ni mak ni, gabung kaki tu nak masuk kereta, cek ni baru beli. Kan? A350 Mercedes. Takut sakit berabuk pula kereta cek. Excuse me. Dia minta mak dia ketuk kaki nak masuk dalam kereta anak. Wis. Itulah bunga-bunga durhaka. So beli kereta, beli mak lah dah. Beli mak kena tanya ayah. Mak baru. Okay. Beli kereta kena ingat. Beli rumah, beli mak ni, kalau boleh panggillah mak mai dulu. Mak mai dulu ni nak mencari orang selamat. Biar mak lah orang pertama rasa kereta kita. Biar mak jadi orang pertama rasa tidur di rumah kita. Ambil berkat syafaat mak ayah. So ingat sampai bila-bila. Sallallahu alaihi Muhammad. Mak dengar. Kan? Benda-benda sungguh ada sungguh. So nak bagi tahu, barulah tak berlaku menghasilkan anak-anak durhaka. Kalau anak yang tak buat macam tu, maka kita dah masuk anak-anak yang durhaka. Bila anak durhaka ni, kita sudah berada di ambang akhir zaman. Okey tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kita sampai ke bawah ni. Sebelah. Syat. Dia buat sebelah tu pukul sampai apa? Main lambat betul lah. Okey, tuan-tuan, insya-Allah sikit ya. Okey. So, apa benda nak buat bila cerita tentang akhir zaman ni? Imam Mahdi bila muncul, okey, saya sebut secara sepintas lalu Okey. Yang pertama, bila dunia tak diselamatkan, dia akan berlaku kematian Raja Salman. Raja Saudi, Saya sebut Raja Salman ni, saya kena bunuh ni. Saya jalan kita buat jemaah umrah ni kan, tiba-tiba kita ada attack Saudi ni lagi, tak dia masuk umrah ke. Okey. Raja Saudi akan mati dan akan berlakunya perebutan
antara 3 mahkota putra mahkota, antara sepupu-sepupu anak-anak raja untuk menaruki menjadi Raja Saudi. Benda ni akan berlaku. Hadis Nabi sebut dah. Okey. Raja Saudi siapa lah ni? Raja Salman lah. Kalau itu yang kita terima sebagai pandangan, maka kemungkinan itulah. Saya tak kata semestinya dia. Okey. Tapi Nabi sebut matinya Raja Arab. Pemimpin bangsa Arab akan mati. Dan akan menjadi perebutan anak sepupu dia 3 beranak. Tuan-tuan, di Saudi hari ni dia ada 3 batalion. Batalion tentera yang menjaga dan mentadbir urus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan tentera ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pergi umrah, polis-polis Saudi ni, Mekah dan Madinah, dia sangat kasar. Ya haji, haji! Tak salah hinanya haji! Kita dah makcik nak tumpah semayang je. Jemaah nak ukit lah kan lembut. Nak ukit. Pintawan labaik. Allahumma labaik. Kita lembut lah. Bagus lah. Orang Malaysia kan jenis paling lembut. Teman-teman orang nak ukit. Kan? Orang lain kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tawak. Orang Malaysia ni labaik. Allahumma labaik. Labaik kalau syarikat. Lembut tu orang perempuan orang nak ukit. Okey, tiba-tiba mai Saudi ni polis ni haji tidak haji la soleh nak haji la soleh nak dia marah. Kita ni marah macam tu, memang terkejut lah kan. Kita jenis lembut. Saudara semua Muhammad. Sekarang ada seorang jemaah haji saya, jemaah umrah. Dia ni bekas kota polis daerah. Ni bila kata polis, dia pun ada jin dia, hanya seorang polis. Aku pun polis kan. Dia bilang, la soleh haji. Dia silap kata semayang. Dia tempat tu tak boleh semayang. Tempat kan orang duduk dalam untuk tawaf. Saya dah pesan dah tempat abang kena solat belakang sikit. Dia tak perasan. Dia first time umrah. Jadi dia blur. Kena marah dengan haji lah. Kena marah dengan polis. Dia haji, soleh, haji. Dia tak puas hati. Umrah. Haji, umrah. Berlawan. Dia ingat polis tu kata buat haji. Aku bukan buat haji, aku buat umrah. Ya haji, umrah. Tuan, jangan lawan, jangan bertojeng dengan dia. Dia panggil saya haji. Saya buat umrah lah ustaz. Betul. Haji tu panggilan untuk rakyat Malaysia. Oh ya ke? Saya tak tahu. Dia bilang umrah. Betul semua lah. Betul kat dia lah kan. Dia buat umrah bukan buat haji. Padahal haji tu panggilan. Okey. Polis, kalau panggilan untuk rakyat Malaysia, haji. Jemaah kalau belah India, dia panggil Baisak. Baisak, rasta, Baisak. Baisak ni untuk India, Pakistan. Kalau belah kita, dia panggil haji. Ruh, ya haji, ruh. Misalnya ada semua. Torik. Itu panggilan ni. Okey. Saya nak kata apa tadi, tuan-tuan? Kenapa polis Saudi ni sangat kasar? Ini pun cerita akhir zaman juga. Yang membentuk dan yang rekrut, tuan-tuan. Membentuk dan merekrut polis Saudi, dia ada 3 batalion. Satu batalion sekarang. Batalion di bawah pimpinan Muhammad bin Salman, anak Raja Salman. Dia ada lagi batalion Mukrin, batalion Talan. Ini sepupu-sepupu dia yang kita tak pernah nampak. Polis ni yang hidup di luar Mekah. Yang duduk di luar Masjidil Haram. Dia pun duduk secara bersembunyi. Ada 3 batalion polis mengikut masing-masing sepupu ni yang akan bercantum dan yang akan berdentung, yang akan berlawan akhir zaman sebelum muncul Imam Mahdi pada musim haji. Ini Nabi sebut panjang lah tuan-tuan. Saya nak kata apa tadi? Kenapa polis Arab tu kasar? Tuan-tuan tahu siapa yang rekrut? Macam mana boleh terbentuknya polis Saudi? Polis Saudi ni yang bentuknya dipanggil, yang bentuk dia adalah Private Military Academy, PMA. 1932, yang bentuk dia adalah ejen Mossad di bawah Yahudi. So yang bentuk, yang train, yang latih, training. Kalau macam kita nak jadi askar, prebeh, kita di Pulapoh kan? Di Pusdar di Port Dickson, Pulapoh kan, dia ada pusat-pusat. Kalau macam kalau tentera udara di ATU, di Ipoh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau polis di Pulapul. Tempat training dia ni, yang training tu adalah di US. Dia panggil Academy, Private Military Academy. Dan yang trainnya adalah ejen Mossad. Dan tok guru dia adalah Yahudi. Maka Yahudi yang train, yang melahirkan polis-polis Saudi. Sebab tu polis Saudi ni, perangai dia lebih kurang
Saya tak sebut, tuan-tuan yang sebut. Tapi betul tuan-tuan, itulah hakikatnya. Sebab tu dia punya kasar ni tinggal tak pegang senapang je. Kan? Kita dilayan seolah-olah macam polis Gaza, polis Israel layan penduduk Gaza. Macam tu lah. Cuma polis Israel sepak terajang, dia tembak rakyat Gaza. Polis Saudi ni tinggal tak tembak je. Cuma dia tinggi suara macam mana polis Gaza. Polis Israel tinggi suara. Sebab Tok Guru yang sama. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat, rahimakumullah sallallahu alaihi Muhammad, dia nak faham kata dalam bentuk ketenteraan itu pun salah satu tanda-tanda akhir zaman yang berlaku. Okey. Sebelum saya terlupa, saya nak pesan juga mungkin ada jemaah yang saya akan bawa jemaah. Saya bawa jemaah ni start dari cuti sekolah. Nanti yang akan datang ni 24 bulan 2. Sampai-sampai promosi boleh ke? Kok-kok saya nak follow kan. 24, 25 Februari sampai 6 Mac cuti sekolah. Okey tuan-tuan, saya nak pesan dalam tempoh bukan hanya tempoh perang Israel Palestin saja. Sebelum-sebelum ni lagi, satu pantang larang ni abang-abang lelaki dengar elok jangan pakai dan jangan bawa langsung t-shirt. T-shirt apa? T-shirt Palestin. Apa-apalah, Free Palestine ke apa, perempuan jangan bawa tudung Palestin. Walaupun tak ada perkataan yang 3 color tu kan. Merah, hijau, putih tu. Warna dan tema yang melambangkan Palestin jangan bawa. Sebab ada satu jemaah tu, memang jemaah saya, dia tak pergi dengan saya, tapi sebab tentu saya tak bawa, saya tak pergi. Dia nak pergi juga, saya bawa. Saya daftarkan dia ke sahabat saya bawa. Adik lelaki dia pakai baju Palestin. Masuk ke dataran, polis tengok, bukan lagi tanya. Kalau perempuan, dia tarik tudung, dia suruh halau, pergi tukar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya hajar! Lebih kurang macam tu, lebih kurang. Okey. Keluar, ukhruj, funduk, ikhtar, isrif. Dia suruh kita tukar. Tapi kalau macam lelaki tak ada dah. Dia lelaki dia cekuk tu, tarik masuk masjid, balai 4 malam. Hanya kerana pakai baju Palestin. Teman-teman yang pakai baju ada pistol pula. Memang kita fikir logik. Pasal apa polis Saudi ni hang sensitif sangat? Bukan kami bawa pakai baju ni pergi Gaza. Hang tu bukan polis Israel, hang tu polis Saudi. Tapi itulah jawapannya. Sebab mereka tu memang acuan daripada tangan Yahudi. Satu, dia anti tengok Palestin. Padahal dia tu polis Islam. Kan? Kenapa sampai dia bengkak, sampai dia rasa marah sangat bila kita pakai baju Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu benda ni berlaku sebelum perang yang baru ni. Apatah lagi sekarang, lagi dah tak boleh. Janganlah tuan-tuan. Silap-silap bulan tak balik tu. Hanya semata-mata baju Palestin, umrah kita. Kita nak pergi ibadat dengan tenang, tapi jadi kok lain tuan-tuan. Okay, itu bab-bab macam tu. Tapi melainkanlah kalau tuan-tuan memang betul-betul nak niat berjihad syahid, haram hang polis Saudi ambil batu, laibakallahu malabai Khaybar ya Yahud. Tak kepala dia sebiji. Kena tembak tu syahid tak apa, tu cerita lain. Tapi saya tak galakkan, kalau tuan-tuan nak buat saya tak marah. Kan? Biar syahid terus di antara Masjid Nabawi tu. Alang-alang nak mati kan. Amboi. Saudara Muhammad dah tak nak pergi Gaza. Berlawan dengan polis Saudi jadi kan, kok dapat syahid. Okey, muslimin dan muslimat. Okey, yang terakhirnya, okey, bila berlaku kematian perebutan 3 putra mahkota dan seorang pun tak menang. Nabi kata, seorang pun tak menang. Bila seorang pun tak menang tuan-tuan, maka ketika itulah munculnya 300 orang ulama daripada seluruh dunia. Sallallahu alaihi Muhammad, hadis dari Huzaifah Al-Yamani dalam kitab Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim, kitab Al-Fitan disebut Nu'aim bin Bashir, datang 300 orang ulama daripada seluruh dunia. Sebab dunia dah tak stabil, tak ada yang selamat dah. Semua pakat pergi umrah, semua berdoa, ya Allah, keluarkanlah Imam Mahdi yang akan mampu melindung, juga menolong dan mentadbir urus, menstabilkan, mengamankan dan juga mengadilkan dunia. Dunia dia tak selamat dah. Imam pertama doa. Imam kedua pula doa. Ni ulama yang kedua. Ya Allah, doa yang sama juga. 300 orang ni tuan-tuan, dia tak kenal masing-masing. Masing-masing tak kenal. Tiba-tiba ulama ni terdengar doa daripada ulama yang sebelah. Pasal apa dia doa yang tak sama doa mana? Yang sebelah pula dengar pula doa sebelah. Samalah. Cukup daripada 7 orang, cukup sampai 300 orang ulama. Bila cukup 300, ketika itulah yuwatusmu usbi yuslihullahu fi lailah. Maka Allah akan tukar
Allah akan keluarkan Imam Mahdi daripada celahan jemaah haji yang sedang bertawaf di antara maqam Ibrahim dan juga penjuru Hajarul Aswad. Waktu bila keluar, bila lalu, semua akan kata, ini Mahdi, ini Imam Mahdi, ini Imam Mahdi ni, ini Imam Mahdi. Dan disebut dalam hadis tuan-tuan, Imam Mahdi bila ditunjuk, kata dia tu Imam Mahdi, maka dia tidak mengaku. La Mahdiyan, la Mahdiyan, lastu Mahdin, aku bukan Mahdi. Maka dalam hadis Nabi disebut, Imam Mahdi yang dituduh Imam Mahdi tadi, oleh 300 ulama, dia akan berlari daripada Mekah ke Madinah. Maka dikejar oleh ulama zaman tu. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dan dalam riwayat mengatakan bi thalatha marrat, sebanyak 3 kali, Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah. Selepas kali ketiga itulah barulah Allah meletakkan keyakinan dan keberanian. Allah install masuk perasaan bahawa dia Imam Mahdi, barulah dia menerima setelah seolah-olah macam diugut. Kalau engkau tidak mengaku Imam Mahdi, maka engkau tanggunglah dosa umat Islam seluruh dunia. Barulah dia kata, barulah Allah berikan dia kekuatan, ilham, dan kita sebut macam seolah-olah macam mukjizat ataupun karamah. Akhirnya tuan-tuan, Imam Mahdi barulah diangkat. Dan bila diangkat ketika tuan-tuan, akan berlaku 2 pertempuran pertama. Satu dengan, dia panggil Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tentera-tentera As-Sufyani daripada Syria. Ni geng-geng Syiah. Maka golongan yang akan ditentang Imam Mahdi adalah Syiah. Dia main nak pergi bunuh Imam Mahdi. Disebutlah hadis 300 orang ditelan dan dimamah oleh bumi. Pada zaman tu maksudnya tuan-tuan, akan berlaku zaman seperti zaman-zaman Nabi Hud, Nabi Nuh. Nabi kan ditelan bumi. Zaman kita mana ada telan bumi kan? Tapi zaman tu kita akan kembali seperti ada zaman-zaman Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Soleh yang Allah timpakan azab. Bumi akan menyedut. Tuan-tuan, dalam riwayat antara pandangan di situ kat mana? Tempat yang akan menyedut tu dia panggil di Baidak. Baidak ni sempadan Mekah Madinah. Hari ni ada pandangan mengatakan tempat itu adalah Bukit Magnet. Siapa yang pernah sampai? Bukit Magnet ni dia sedut. Dia tarik. Kalau dulu yang mula-mula viral dulu, ban driver turun, bukit tu tertarik ke arah bukit. Bas driver turun, bukit tu bergerak sendiri. Dia seolah macam ada kuasa magnet sampai hari ni. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Di situ yang dikatakan pandangan akan berlakunya sedutan 300 orang yang nak bunuh Imam Mahdi daripada Syiah, daripada Syria akan terbunuh. Dia panggil tentera As-Sufyani. Okey, satu. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan, ketika itulah bangsa Arab inilah, termasuklah kita kata raja-raja pemimpin Saudi hari ini yang ada, mereka akan mencari dan menyerang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan disokong dan disaport oleh 3 batalion yang disebut oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibu Daud, Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebut dalam kitab Al-Fitan. Maka di belakang dia akan ada pemimpin Bani Hashim, Al-Haris bin Al-Haras, pemimpin Bani Tamim, Syuaib bin Soleh daripada bumi timur. Datang juga daripada pemimpin daripada bumi timur, iaitu kita tuan-tuan, bergabung dan bercantum di penjuru Hajarul Aswad. Sebab tu Nabi kata, hendaklah kalian pergi berbai'ah, ikut, follow, like, follow, subscribe Imam Mahdi, walaupun kalian terpaksa merangkak di atas salji. Nak abang susah macam mana pun, hampa kena pergi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman tu zaman kita akan kembali seperti klasik. Klasik ni zaman kita dulu-dulu. Zaman tu zaman yang tidak ada senjata canggih, yang tidak ada pesawat moden, yang tidak ada teknologi, yang tidak ada Mobile Legend. Zaman tu tak ada. Zaman yang remote control. Tak ada. Kita akan kembali zaman seperti kita dulu. Summa utum kama bada'tum. Zaman tu Nabi sebut. Zaman tu, zaman kamu akan mengguna seperti zaman Nabi guna senjata ketika perang. Nabi guna besi, kamu akan keluar, pergi cari kat Sungai Batu tu. Pergi kat Malbuk, pergi kat Semeling. Keluarkan balik semua yang ada. Besi-besi dari negeri Kedah. Waktu tu negeri Kedah, negeriku, negeri Kedah, negeriku. Keluarkan semua besi-besi yang ada, dibawa ke Imam Makkah. Abang tu. Berlawan dengan geng-geng Bani Sa'ud dan bangsa Arab dengan menggunakan apa yang kita ada. Besi, apa lagi? Sallallahu Alaihi Wasallam, apa lagi? Kaci.
Ni adik, kenal tak kecil? Hang tak kenal kecil lah. TikTok kenal TikTok. TikTok hang kenal. Kecil tak kenal. Sebab zaman tak ada dah. Betul tak? Cok gali. Cok gali tak cok gali? Cok gali mana? Ada lagi tak cok gali? Tak ada dah cok gali. Cok gali. Apa lagi? Terbih. Terbih. Kayu randes. Ni semua benda-benda lama tuan-tuan kita akan guna balik. Kan? 7 kasut tu zaman-zaman kita kan. Zaman-zaman benda-benda dulu. Misalnya ada semua. Buluh. Cap pelung. Kenapa cap pelung? Cap pelung. Cap pelung. Kalau cap zaman tu kira macam cinggan tu. Kan? Buah peluru apa? Buah cenderai. So zaman tu tembak kat mana? Tembak kat latung-latung. Aduh, senang. Zaman tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, maka kita akan guna balik kelengkapan dan juga peralatan waktu tu ketika berada di akhir zaman. Jadi sebagai penutupnya tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita berada di zaman tu, maka Nabi kata, kamu hendaklah support dan keluarkan apa yang ada, dan ketika itu umat Islam akan terbagi kepada 3. Satu yang akan menyokong Imam Mahdi, satu yang lari patah balik. Ini dia panggil Allah tak ampunkan dosa mereka. Yang kedua, lawan-lawan syahid. Dia ikut Imam Mahdi ke? Lawan syahid. Dan yang ketiga, umat Islam yang ketiga, lawan-lawan menang. Ini golongan yang ketiga. Kita doakan mudah-mudahan. Geng Anak Bukit, GAB. Geng Anak Bukit. Malam ni kita lancarkan geng baru, GAB. Malam ni kita buat grup WhatsApp, Tok Imam jadi admin. GAB ni, geng-geng yang akan himpun balik ni, cap pelung besi semua ni, prepare nak lawan bersama Imam Mahdi, lawan geng-geng Arab ni. Amboi, letak hotel harga mahal sangat, apa jaga apa. Kami buat pula cap pelung satu orang tahu, tembak latung-latung hang. Okey. Muslimin dan muslimat sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia nak bab mai kata, jadi penutupnya tuan-tuan, apa perlu kita buat bila berada di akhir zaman ni? Apa senjata, apa persiapan? Okey, yang pertama, dia persiapan tutup dengan persiapan spiritual lah. Spiritual ni maksudnya apa? Benda kerohanian, benda agama. Okey, yang pertama Nabi sebut jangan tinggal suratul Kahfi sama ada 10 ayat pertama atau 10 ayat yang akhir. Lepas tu yang kedua, jangan kamu tinggal doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa minta Allah tunjuk yang mana betul itu betul, yang salah itu salah. Ini antara doa yang perlu kita perbanyakkan. Yang ketiga, boleh amalkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Minta Allah kuatkan ketika kita lemah, berikan kami kekuatan jiwa, kekuatan iman, kekuatan nak bangkit tahajud, nak pergi solat, ni nak pergi tarawih tak lama dah, ya Allah kuatkan kami. Ini antara zikir dan amalan yang harus kita buat. Yang keempat tuan-tuan, jangan tinggal, jadi kita amalkan sallallahu Muhammad dalam keadaan sentiasa berwuduk, nak pergi toilet, nak masak, nak mengaji, nak belajar, anak-anak dan nak pergi sekolah, nak pergi kerja, naik kenderaan, apa sahaja, biasakan diri dalam keadaan kita berwuduk. Sebab kita tak tahu wuduk itu akan menjadikan umat akan mendapat syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Boleh tuan-tuan? Sekiranya itu saja. Boleh Apa tu? Jadi buah mula. Okey. Sekadar itu yang dapat saya kongsikan. Jadi nak mai kata akhir zaman ni, kesimpulan dia, zaman yang sangat menguji keimanan. So, zaman yang kalau kita tak puas hati, kita tak setuju tuan-tuan, zaman yang kita perlukan bertenang. Maksudnya, jangan mudah melenting, jangan mudah mengecam. Zaman ni, zaman yang orang sangat mudah menyerang dengan kejahilan. Macam saya sebutkan ni tuan-tuan, alim ulama, ustaz-ustazah bila dia rakam dalam YouTube, dia tengok, dia tak puas hati, dia tak setuju, dia serang, dia tentang, dia kecam macam ustaz tu tak ada nilai apa dah. Tok guru tu macam tak ada apa dah. Zero. Dia tu kira mufti lagi orang. Mufti jadian. Sebab tu zaman kita ni tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Jangan menulis ketika marah. Jangan komen ketika marah. Jangan berkata-kata ketika marah. Jangan buat keputusan ketika marah. Ni empat benda ni. Marahnya jangan tulis. Jangan. Sebab nescaya apa yang kita kata, apa yang kita tulis, apa yang kita buat keputusan, confirm benda tu lebih kepada min hamadati syayatin. Dia mai daripada was-was syaitan dan mai daripada bujukan syaitan. Bukan suara hati ilham malaikat.
Dia datang daripada suara hati ilham iblis yang penuh dengan dendam dan api kemarahan. Yang datang bukan, yang keluar daripada mulut kita bukan ketenangan, tetapi kebencian yang boleh menambahkan lagi api marak permusuhan dan kebencian. Sekian dulu tuan-tuan, bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. Tak tahu bila. Aku lakukan hada wa astaghfirullahalazim. Mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian. Sallallahu alaihi Muhammad, semoga surau ini terus subur dengan aktiviti pengimaran dan dakwah. Doakan perjalanan dan dakwah saya. Aku lakukan hada wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa taqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.